Assalamualaikum. Selamat petang dari Padang Sekolah Antarabangsa Matrik di Bandar Seri Sendayan, Seremban Negeri Sembilan ini. Kita akan menyaksikan peranan akhir di antara Sendayan City FCA dan juga pasukan Cobra yang turut melayakkan diri ke peranan akhir setelah mengecewakan PSFC di peringkat separuh akhir. Biarpun ada kabar mengatakan PFC yang layak ke peranan akhir, tetapi sebenarnya Cobra lebih mencuri tumpuan kita untuk berdepan dengan satu pasukan yang sentiasa saja tampil dengan cerita-cerita yang cukup menarik. Walaupun Cobra tidak diberikan perhatian, tetapi kehadiran mereka pada peranan akhir pada petang ini menjanjikan satu pertempuran yang cukup menarik, satu pertempuran yang cukup hebat di antara kedua-dua pasukan ini. Persoalan yang dicetuskan di kalangan peminat-peminat, siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara. Pasukan Cobra diwakili oleh Arshan Azim Hadri, Muhammad Wais Yusuf bin Muhammad, Adam Syakif bin Azhar, Muhammad Haris bin Izzaruddin, Muhammad Arsyad bin Muhammad Aris, Muhammad Yusuf Ayubi bin Muhammad Amin, Nik Muhammad Izzad Ayub bin Muhammad Nik Yusuf, Muhammad Daniel Faris bin Zul Hanafi, Muhammad Daniel Azim bin Ja'far, Muhammad Isaris Haikal bin Muhammad Zahrul, Muhammad Wafi Zulkifli Hairisham, Muhammad Akif Fikri bin Muhammad Razali, dan Muhammad Khairul Zafran bin Muhammad Khairul Nizam. Sementara inilah barisan pemain-pemain untuk Sendayan City FCA. Ahmad Zakwan, Muhammad Faizrul Jebat, Ishram Nafwal, Muhammad Nur Alif, Muhammad Akif Syamil, Khairul Ikhwan, Muhammad Razi Faris, Danish Irfan, Yushadi Fauzan, dan Muhammad Darul Fitri bin Muhammad Rashdan. Ya, begitulah barisan pemain-pemain untuk kedua-dua pasukan ini. Kimi, Botak, Jebat, Naufal, Arif, Kikip, Alif, Syamil, Khairil, Razin, Danish, Rushaidi, dan juga Karis. Ini dia Sendayan City FC. Mereka menang di peringkat separuh akhir, menumbangkan PKFC dengan jaringan 3-1. Sementara pasukan Cobra menumbangkan pasukan PKNFC dengan jaringan yang agak besar 10-0 untuk menempah tiket ke peranan akhir. Jadi pertemuan yang kita menjangkakan akan lebih menarik. Ada kualiti, ada game, dan ada nilai-nilai di kalangan pemain-pemain kedua-dua pasukan. Seperti biasa 30 minit, 15 minit bagi setiap separuh masa. Asalkan awal dari Cobra FC yang menggunakan lambang Cobra sebagai simbol pasukan mereka. Sementara Sendayan City menggunakan simbol harimau sebagai identiti pasukan mereka. Oh, cantik gerakan-gerakan yang dilakarkan oleh pemain-pemain Cobra. Sendayan cuba menyerang.
Lepas dua pemain berjaya dilepasi oleh Arif. Berebut di situ dengan pemain pertahanan pasukan Cobra. Ayub nombor 7 tadi. Peluang terus digunakan sebaik mungkin. Menguji penjaga gol pasukan Cobra. Aryan Hazim Hadri. Tapi tadi dia balut tadi lagi parah dengan 16 pun ada. 16. Okey bang. 16 kosong tadi. Reputasi pasukan Cobra, biarpun tidak diberikan perhatian menerusi siaran langsung di YouTube ini, tetapi mereka sentiasa saja melakar jaringan-jaringan yang besar dari peringkat kumpulan hinggalah ke peringkat separuh akhir. Cerita mereka menjadi perbualan di kalangan pemerhati-pemerhati dan peminat-peminat serta penyokong-penyokong di padang ini. Tetapi Sendayan FC tetap menjadi pilihan. Lemah dari pemain ini dan mudah untuk penjaga gol pasukan Sendayan City, yaitu Botak. Perlawanan terakhir pada petang ini, pada hari ini. Bagaikan buku bertemu ruas. Kredibiliti kedua-dua pasukan teruji di dalam perlawanan akhir ini. Peluang untuk pasukan Cobra, tetapi bijak di ujung sana mengeluarkan bola untuk tidak menghadirkan lebih banyak situasi-situasi yang berbahaya di depan pintu gol pasukan Sendayan City FC. Lima minit di separuh masa yang pertama. Belum ada lagi percubaan-percubaan yang berbahaya dari kedua-dua pasukan. Masih lagi dikawal oleh Cobra. Lepas di ujung sana antara Lintang mudah untuk Botak. Melepaskan satu sepakan lambung yang tinggi. Ada tolakan berlaku di situ. Jadi sepakan percuma akan diberikan kepada Cobra. Danish antara penyumbang jaringan untuk pasukan Sendayan City FC. Apakah set pieces dari sepakan ini akan memberikan sesuatu yang baik, cantik ke arah pintu gol pasukan Sendayan? Namun Botak sudah bersedia untuk menepis keluar. Satu percubaan yang agak baik, tepat ke arah pintu gol pasukan Sendayan City FC.
Terlepas juga dari sepakan sudut ini. Barulah kita nampak dominasi ataupun penguasaan Sendayan dalam perlawanan akhir ini. Tidaklah seperti di peringkat kumpulan sehinggalah peringkat separuh akhir. Peluang untuk Danish. Jauh dari jangkauan, untuk mudah bagi Aryan Hazim untuk menyelamatkan keadaan itu. Cobra pula kali ini cuba menyerang. Back pass yang tidak begitu menjadi. Cuba mencari Arsyad tadi. Kelang kabut sedikit di dalam kawasan merbahaya pasukan Sendayan City FC. Ayub, jersey nombor 7, tadi juga gagal untuk membawa keluar bola itu dari kepungan pemain-pemain Sendayan City FC. Dirampas sekarang ini oleh Cobra. Peluang untuk Cobra. Rembatan terus ke sebelah kiri tiang pintu gol pasukan Sendayan City FC. Dari Zaf, pemain berjersey nombor 10 Cobra. Sudah beberapa kali pintu gol Sendayan City FC sedang diuji oleh barisan depan pemain-pemain Cobra. Isyarat-isyarat yang nampaknya semakin berani, semakin berkeyakinan di kalangan pemain-pemain Cobra. Ke far post agak jauh dari jangkauan, tetapi masih lagi dalam kawalan, dalam kawasan merbahaya Sendayan City FC. Terleka sedikit. Jadi counter attack yang cuba dilakukan, pantas di hujung sana dikeluarkan oleh Adam Syakif bin Azhar. Dia menyedari Danish semakin pantas meluru untuk melakukan hantaran silang, tetapi pantas juga dikeluarkan di situ. Peluang untuk Sendayan City FC. Tidak berganjak nampaknya penyokong-penyokong Sendayan City FC. Kali ini mereka datang dengan pembesar suara untuk melaungkan kata-kata semangat dan kata-kata inspirasi kepada Sendayan City FC. Peluang sekarang ini. Offside kata pengadil. Wow. Ada offside. Barulah kita sedar ada offside di perlawanan akhir ini. Mungkin peraturannya sedikit berbeza berbanding peringkat kumpulan suku akhir dan peringkat separuh akhir. Tak apa, sekurang-kurangnya pemain-pemain ini belajar, kerana mereka bakal mengharungi lebih banyak permainan ataupun game, dan pengalaman mereka bukan saja di bawah umur 12 tahun, tetapi di peringkat-peringkat yang lebih tinggi. Sekali lagi berada dalam kedudukan offside. Ini membabitkan pemain berjersey nombor 10 Zaf. Jadi Zaf perlu lebih berhati-hati dan memerhatikan garisan offside yang sentiasa saja akan memerangkap mereka di barisan depan. Dan taktikal ini digunakan sebaik mungkin oleh Sendayan City FC dalam perlawanan akhir.
Lontaran ke dalam yang dilakukan oleh Danish. Khalil. Danish di bahagian tengah. Seringkali terkeliru dengan rangkaian 3 pemain berbahaya pasukan Sendayan ini. Khalil, Danish dan juga Kikip. Inilah antara 3 pemain yang sentiasa saja menghadirkan banyak cerita di depan pintu gol pasukan lawan. Kawalan kurang kemas. Tiga pemain Sendayan dan 3 pemain Kobra. Dikawal kemas oleh Ayub. Dilarikan, cuba mencari Zaf. The target man mereka. Sekali lagi peluang dimiliki oleh pasukan Kobra untuk menghampiri pintu gol. Sambil itu barangkali Zaf mengalami sedikit kecederaan setelah diasak tadi. Apakah Zaf mengalami kecederaan yang agak serius, membabitkan bahagian ankle beliau dan sedang diberikan rawatan oleh pegawai kesihatan ataupun fisioterapis bagi pasukan Kobra ini. Tetapi yang jelas semangat pemain muda ini harus kita berikan pujian. Dia beraksi begitu cemerlang dalam setiap perlawanan. Ini adalah penampilan terakhir (19). Kelihatan seperti 10. Itu adalah Haris. Muhammad Haris Izzaruddin. Bukan Zaf. Kerana tidak ada pemain berjersey nombor 10 di dalam padang ketika ini. Itulah yang kadang-kala juga menyukarkan pihak kami untuk memberikan gambaran yang lebih jelas berdasarkan kepada saiz baju dan sebagainya. Nombor jersey yang kadang-kala tidak begitu jelas. Dan ini menyukarkan juga. Namun begitu, kita akan sentiasa perbaiki jika ada nama-nama yang disebut tidak tepat berdasarkan senarai nama yang kita terima juga. Masih lagi dikawal oleh pasukan Kobra. Tidak ada pemain di bahagian depan, lambat untuk membaca hantaran itu. Arsyad. Keluar dan menghadiahkan lontaran ke dalam untuk pasukan Sendayan City. Dan sekaligus tamat spor masa yang pertama. Mereka akan berehat sekejap sebelum kembali untuk spor masa yang kedua. Dengan kedudukan masih lagi terikat 1-0. Tidak ada lagi jaringan yang berlaku dalam perlawanan akhir ini. Semakin mendebarkan juga. Kerana dalam setiap siaran secara langsung yang kami bawakan, ini adalah kali pertama rasanya tidak ada jaringan yang berlaku di separuh masa pertama ataupun di awal 15 minit perlawanan. Apakah pasukan mana yang terlebih dulu menjaringkan jaringan akan
menerima lebih banyak kelebihan ataupun mempunyai kelebihan untuk bergelar juara. 15 minit yang akan memisahkan juara dan naib juara. Dan 15 minit ini jugalah yang akan menentukan pasukan manakah yang akan diraikan dan pasukan manakah yang akan meraikan. Kerana kedua-duanya mempunyai reputasi yang cukup baik di sepanjang perjalanan Fiesta Malaysia Day Soccer Tournament 2023 ini. Dua pemain Cobra cuba mengasak di sebelah kanan padang. Lontaran ke dalam untuk Sendayan City FC. Cuba dirampas di situ oleh Akif Fikri. Arsyad cuba melepasi pemain pertahanan Sendayan. Ada tolak menolak pula berlaku di ujung sana. Terlepas juga Kikip. Danish juga agak kecewa di situ. Khalil tidak begitu menyerlah pada perlawanan akhir ini. Jarang menerima hantaran bola. Lebih banyak dikuasai oleh Cobra. Dennis cuba melepasi tetapi tidak berjaya. Semakin sukar nampaknya untuk melepasi benteng pasukan Cobra. Kikip mencari Danish tetapi terlepas. Sekali lagi Kikip cuba mengawal keadaan. Begitu juga dengan Alif. Nombor 11 Sendayan juga turut agak kelang kabut juga melakukan hantaran dan akhirnya clearance yang dilakukan oleh Cobra. Jebat melakukan hantaran ke dalam. Peluang untuk Cobra, hantaran ke depan pintu gol pasukan Sendayan. Mujur lebih pantas botak untuk keluar dan menyelamatkan keadaan kerana tidak ada seorang pun pemain Sendayan City FC di depan pintu gol itu tadi. Ditinggalkan untuk Adam. Muhammad Adam Syakif. 10 minit saja lagi perlawanan di peringkat akhir ini. Belum ada jaringan yang dapat kita lihat berlaku dari kedua-dua pasukan. Ayub tadi ditinggalkan untuk Arsyad. Peluang untuk Cobra. Cantik kali ini.
Jaringan pertama berlaku di separuh masa yang kedua. 10 minit menuju penamat. Cobra meleraikan seketika melalui jaringan pertama yang dilakukan oleh pemain berjesi nombor 7 kalau tidak salah. Yaitu Nick Muhammad Is Ayub bin Nick Yusuf. Untuk meletakkan Cobra FC di depan. Kali pertama nampaknya. Sendayan City FC tidak terjangka cabaran yang begini kuat diterima daripada pasukan Cobra FC. Mereka beraksi cemerlang di setiap peringkat tanpa mengetahui kekuatan sebenar pasukan Cobra FC. Cantik dari Arsyad. Bijak memperdayakan dua pemain Sendayan. Ke depan. Susulan yang cuba dilakukan oleh pemain Cobra FC. Muhammad Akif Fikri terbisu sekejap atas Sendayan City FC. Selepas Cobra FC menggegar pintu jaring pasukan mereka. Kita mengharapkan ada paluan gendang terus dipalu untuk terus memberikan semangat kepada pemain-pemain Sendayan City FC. Perjuangan belum tamat. Permainan belum lagi berakhir. Ada 6 minit lagi untuk kedua-dua pasukan ini. Bagi Sendayan mereka perlu menyamakan kedudukan. Tetapi bagi Cobra mereka perlu melebarkan jaringan. Ada pertukaran yang akan dilakukan oleh jurulatih pasukan Sendayan City FC. Akif berseorangan di bahagian atas, mengharapkan lebih banyak hantaran-hantaran berlaku untuk melakukan serangan ke pintu gol pasukan Sendayan City FC. Hantaran lambung. Botak juga semakin hilang fokus dan tumpuannya dalam perlawanan akhir ini. Gentaran ke dalam. Oh, cantik kali ini. Pergerakan yang semakin kerap dilakukan, semakin berulang kali ke arah pintu gol pasukan Sendayan City FC.
Peluang untuk pasukan Cobra. Cuba melepasi dua pemain pertahanan pasukan Sendayan City FC. Sepakan terus dari Sendayan City FC. 3 minit yang akan menentukan juara. Kedudukan masih kekal 1-0 untuk Cobra FC di depan. Apakah skripnya akan berubah? Rembatan terus ke pintu gol yang sedikit tersasar. Mungkin jelas sekali kedua-dua pasukan semakin keletihan, semakin penat dalam perlawanan akhir ini. Namun begitu, Sendayan City FC tidak berputus asa dan mahu terus memberikan cabaran kepada pasukan Cobra FC. Mereka ketinggalan 1-0 sekarang ini. Kembali dikawal oleh Cobra tetapi dirampas dan dikawal semula oleh Azif tadi. Namun dirampas Cobra. Cantik. Kali ini padu tetapi sedikit saja melepasi palang gol. Seakan-akan terdiam Sendayan City FC dalam perlawanan akhir ini. Tidak terjawab dari asakan-asakan yang dilakukan oleh Cobra FC. Mereka hilang tumpuan dan hilang reputasi yang dibina sejak dari perlawanan di peringkat kumpulan lagi. Jelas sekali Cobra memiliki sedikit kelebihan. Mereka mempunyai kelebihan dari beberapa sudut, tenaga, fokus dan tumpuan mereka. Mereka juga mempunyai himpunan pemain-pemain yang agak berkualiti. Biarpun Sendayan City FC juga memiliki Khalil, Danish. Satu lagi percubaan ke arah pintu gol. Kali ini Botak lebih bersedia untuk menyelamatkan keadaan. Tidak ada yang mustahil dalam tempoh waktu yang cukup singkat ini. Sendayan City FC perlu lebih bekerja keras. Ada lebih kurang 1 minit saja lagi. Gagal dikawal dengan baik oleh Muhammad Wafi Zulkifli tadi. Satu lagi peluang untuk Cobra. Satu lagi percubaan di saat terakhir sebelum whistle dibunyikan untuk menobatkan juara Fiesta Bola Sepak Hari Malaysia 2023 ini. Ada tambahan masa yang diberikan oleh pengadil perlawanan. Apakah ada sedikit kelebihan untuk Sendayan City FC? Mereka bermain di rumah sendiri, di gelanggang sendiri. Mereka dibangunkan dari beberapa komuniti dan kelompok. Dari zero to hero. Tetapi dalam perlawanan akhir ini jelas sekali mereka berdepan satu pasukan yang mempunyai karakter yang cukup berbeza. Cobra datang lagi. Serangan kali ini dari sebelah kiri pintu gol pasukan Sendayan. Hantaran lintang ke bahagian tengah. Satu lob ke pintu gol. Jadi begitulah whistle dibunyikan untuk memberikan gelaran juara kepada pasukan Cobra FC.
menumpaskan pasukan Sendayan City FC dengan jaringan yang sangat tipis. 1-0. Inilah dia pemain yang menyumbang kepada kemenangan. Sujud syukur, tanda terima kasih di atas segala limpah dan izinnya Yang Maha Esa dalam perlawanan akhir ini. Tahniah untuk Sendayan City FC. Mereka mempunyai satu barisan pemain-pemain yang cukup berkualiti. Cuma bukan giliran mereka kali ini untuk meraih gelaran juara. Dan ini dibuktikan oleh pasukan Cobra FC. Mereka menunjukkan prestasi yang cukup cemerlang dari awal di peringkat kumpulan hinggalah ke peringkat akhir. Mereka menang besar di peringkat separuh akhir. Dan akhirnya mereka menang lagi di peringkat akhir, menumbangkan pasukan Sendayan City FC. Jadi tahniah untuk pasukan Cobra FC. Tahniah juga untuk pasukan Sendayan City FC. Dan juga ke semua pasukan-pasukan yang mengambil bahagian dan menjayakan Fiesta Bola Sepak Hari Malaysia 2023 di Padang Sekolah Antarabangsa Matrik di Bandar Seri Sendayan, Seremban Negeri Sembilan ini. Sebelum kita berpisah, kita saksikan bagaimana jaringan kemenangan yang dilakukan oleh pasukan Cobra FC. Bermula dari kealpaan dan kesilapan barisan pertahanan pasukan Sendayan yang gagal untuk menghalang sepakan yang dilakukan oleh pemain Cobra FC, yaitu Muhammad Ayub ataupun Wafi yang melakukan jaringan itu. Agak keliru juga, tetapi sebenarnya perhatikan, Wafi yang melakukan jaringan itu. Pemain berjersey nomor 11, Muhammad Wafi Zulkifli Khairisam. Jadi itulah jaringan yang memisahkan gelaran juara dan naib juara dalam pentas perlawanan akhir pada petang ini. Jadi terima kasih kepada anda yang mengikuti kami secara langsung di YouTube. Terima kasih juga kepada penyokong-penyokong dan peminat-peminat yang sentiasa saja tidak mencetuskan sebarang provokasi. Ini dia keputusan muktamad Cobra 1, Sendayan City FC 0. Siaran secara langsung ini dibawakan oleh Dila Vanilla dan di bawah anjuran Sendayan City FC dan Kementerian Belia dan Sukan di Seremban Negeri Sembilan ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam karnival-karnival yang seterusnya membabitkan peringkat umur bawah 12, 16 maupun bawah 8 tahun. Sampai di sini saja bagi pihak penerbitan dan seluruh tenaga kerja. InsyaAllah kita jumpa dan jumpa lagi. Majulah sukan untuk semua. Assalamualaikum dan bye-bye.